Assalamualaikum. Teruskan lagi PDPR kita bahasa Melayu tahun 6. Tajuk Meraihkan Tetamu. Sila buka buku teks BM tahun 6 ke surat 120. Buku teks tahun 6 ke surat 120. Ini dia. Objektif kita membaca, memahami, dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa. Bentuk prosa ni dia macam bentuk cerita lah. Cerita. Mari kita baca dulu cerita ini bersama. Meraihkan tetamu. Setibanya di rumah, Izuni terus menuju ke dapur. Langkahnya dihayun laju. Dia mahu segera mengisi perutnya yang sejak tadi asyik berkeroncong. Tiba-tiba, Izuni terpandang sekeping nota pesanan daripada ibunya yang terlekat pada peti sejuk. Izuni, ibu dan ayah terpaksa bergegas ke hospital kerana menziarahi rakan ayah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Pak Long dan Mak Long dalam perjalanan ke rumah kita. Jika mereka sampai sebelum ibu dan ayah pulang, tolong sambut kedatangan mereka dengan mesra dan bersopan. Ibumu. Setelah membaca pesanan itu, Izuni terdiam untuk seketika. Dia belum pernah menyambut kedatangan saudara maranya seorang diri. Fikiran Izuni mula melayang mengingati pengalaman lalu. Namun, belum pun sempat Izuni melayan seleranya, tiba-tiba kedengaran loceng rumahnya berbunyi dan telefon berdering. Izuni tergamam. Apakah yang harus dilakukannya? Dia, kita ini tidak habis lagi. Kita akan memindahkan maklumat mengikut keutamaan dalam bentuk prosa. Maksudnya kita akan pindahkan maklumat ini, 5 maklumat ini mengikut keutamaan. Maksudnya yang mana Izuni kena buat dulu. Izuni ni tengok. Dia perkara yang perlu dia buat mengikut keutamaan. Yang ini dia tak susun lagi ni. Kita nak buat apa yang Izuni perlu buat dulu. Dia nak pergi angkat telefon dulu ke, dia nak buka pintu dulu ke. Sebab dia ni bukan flash. Kalau flash, laju sekejap aja. Yang logiknya kita bila dalam situasi ni, Izuni dia perlulah menjawab panggilan telefon dulu. Dia jawab dululah telefon. Sebab mungkin ada panggilan yang penting ke. Kemudian dia perlu buat mengemas ruang tamu. Dia kena kemaskan. Nampak ni. Ada buku, ada surat khabar ni. Sepah. Perlu kemas dulu. Kemudian membuka pintu. Bila dah siap cepat-cepat kemas, buka pintu pula. Kemudian dia kena menukar pakaian. Tukar pakaian dulu. Kalau ditukar pakaian dulu lambat pula kan. Buka pintu dulu. Dan seterusnya dia menjamah makanan. Ini mengikut keutamaan. Dia perkara yang perlu dia buat. Seterusnya kita lihat kenapa dia perlu buat ikut langkah-langkah tadi.
Pertama sekali, jawab panggilan telefon. Isi tersurat. Ini isi tersurat dan ini isi tersirat. Kenapa? Kenapa perlu? Supaya mengelakkan panggilan penting terlepas. Panggilan telefon dia perlu jawab dulu. Kalau telefon bimbit senang, ada nama. Kadang-kadang telefon rumah tak ada nama naik. Siapa telefon? Okay. Kemudian mengemas ruang tamu. Isi tersirat dia menjaga imej keluarga dan imej baik keluarga dan memberi keselesaan kepada tetamu. Dia jaga imej lah supaya tengok rumah dia bersih, orang pun puji. Kalau rumah kotor orang pun, apalah rumah kotor. Kemudian membuka pintu. Kenapa dia kena buka pintu? Untuk mengelakkan tetamu menunggu lama di luar rumah. Ataupun nak bagi tetamu masuk. Mestilah buka pintu kan. Takkan tetamu masuk ikut tingkap. Tu. Kemudian dia menukar pakaian. Kenapa dia kena tukar pakaian? Sebab tadi kan dia bawa balik sekolah. Dia kenalah menukar pakaian sekolah dia untuk menjaga kekemasan diri ataupun dan untuk menghindar bau badan selepas seharian di sekolah. Bila dah balik sekolah ni biasanya dah berpeluh, dah apa semua, bau tak mandi lagi kan. Kemudian menjamah makanan. Sebab dia bawa balik sekolah, dia nak kenalah jamah makanan pula. Kenapa akhir sekali? Supaya mempelawa ayah saudara dan ibu saudara makan bersama-sama. Nampak bila dia jamah makanan ni, dia ajak sekali ayah saudara dan ibu saudara dia makan sama-sama. Ini yang bagusnya. Dan di tengah ni ialah sebagai penghubung dua isi ni, murid bolehlah guna kata hubung yang sesuai. Contohnya untuk, bagi, supaya, agar, demi, kerana. Pilih salah satu untuk yang mana disesuaikan. Kita akan lihat contohnya. Ini cerita dia tadi. Dia bersambung. Dia apa? Ada gambar mulut dia. Maksudnya dia apa yang dia kena buat tu. Ini contoh cikgu. Contohlah. Dia pun menjawab panggilan telefon untuk mengelakkan panggilan penting terlepas. Nampak tadi kan? Isi tersurat bergabung dengan isi tersirat. Selepas itu, izuni. Yang selebihnya, murid perlulah sambung lagi cerita ini mengenai tindakan seterusnya izuni berdasarkan isi tersurat dan isi tersirat yang dibincangkan tadi. Sila buat latihan ini dalam buku penulisan. Murid cuba teruskan lagi sambung cerita tu. Boleh juga murid nak tambah dialog pun boleh. Contohnya, apa khabar makcik, pakcik? Jemputlah masuk. Macam tu contohlah. Letaklah dia macam dialog sikit ke, bau-bau sedap sikit cerita tu. Okey. Juga harap murid dapat siapkan kerja ini. Selamat rajin-rajin belajar. Sekian. Terima kasih.